dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Yang bermaksud, dialah Allah yang telah mengutuskan akan Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk disebarkan serata ceruk dunia, walaupun urusan tersebut dibenci oleh orang-orang musyrikin. Surah As-Saff ayat 33. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik, dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kekal berada dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat, serta malaikat berdamping dan mendoakan bersama orang-orang yang sedang menuntut ilmu dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan tadi satu pengumuman dan juga pengisytiharan daripada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun mengurniakan suatu rahmat dan kasih sayangnya tidak terhingga, khususnya kepada umat akhir zaman. Kerana mereka dianugerahkan Allah dengan diutuskan Rasul Khatamul Anbiya, penutup segala nabi-nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu petunjuk kebenaran dan juga agama yang dinamakan Islam, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan dalam membimbing dan memandu kehidupan manusia. Rasulullah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim kita sedia maklum, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan pergi ke satu tempat yang kering kontang, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wadin ghairi zar'in, satu lembah yang tiada tanaman, yang tiada hidupan padanya. Rentetan daripada situlah lahir keturunan Nabi Ibrahim, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang kering kontang akhirnya dikurniakan Allah keberkatan. Rahmat Allah menaungi kehidupan. Namun begitulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sengaja bangkitkan daripada tempat tersebut, tidak daripada tempat-tempat yang lain yang dikira sudah bertamadun dan maju ke hadapan pada zaman itu, seperti Rom, Parsi dan mana-mana tamadun yang dilihat hebat dan kuat pada waktu itu. Sebaliknya, Allah mentakdirkan Nabi bangkit daripada tempat yang agak tidak kelihatan, membawa kepada suatu kekuatan, dan tidak ada kemajuan sebagaimana kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh tamadun-tamadun yang lain. Di sinilah gambaran bagaimana Allah nak membawa satu kefahaman dan juga suatu ilmu dan pedoman kepada kita. Apabila Allah Ta'ala menyatakan arsala rasulahu bil huda,
Allah mengutuskan akan Rasulnya itu dengan petunjuk. Di sinilah Rasulullah memainkan peranan dalam menyifatkan Rasul itu sebagaimana yang diisytiharkan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Merangkumi perkara rahmat itu ialah Rasulullah membawa agenda pembangunan manusia. Melalui manusia dibangunkan akan berlakunya proses kemajuan dan ketamadunan hidup di alam dunia. Rasulullah telah mengkaderkan, telah membentuk, yang dahulunya kita sedia maklum bangsa Arab ini sedia maklum dengan sikap dan perangai mereka yang dibelenggu oleh sistem jahiliah, porak-peranda kehidupan mereka yang tidak memenuhi apa yang dikatakan nilai modal insan yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, yang cerdik mengambil kesempatan tipu orang-orang yang tak pandai. Akhirnya kehidupan manusia tidak ada keharmonian. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala mengutuskan Nabi dengan Al-Huda, petunjuk yang Allah Ta'ala nyatakan tadi, yang dinamakan wahyu, Al-Quranul Karim, yang merupakan kalam Allah. Alif Lam Mim zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, setiap huruf yang dibacakan mendapat 10 kebaikan. Ini dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Melalui kalam Allah inilah, wahyu petunjuk Allah inilah, maka terbinanya masyarakat Arab dengan diterapkan pembangunan manusia ataupun pembangunan insan. Maka jiwa-jiwa manusia tadi di kalangan bangsa Arab terbentuk dengan pembentukan jasmani dengan mengambil pemakanan yang halal. Kemudian dibangunkan manusia bangsa Arab itu dengan pembangunan akal melalui penerapan wahyu Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membawa kepada proses yang ketiga, membangunkan jiwa manusia apabila akal menganalisa kalam Allah, maklumat perintah-perintah Allah, akan timbulnya rasa kepercayaan, keimanan. Maka itulah akan lahirnya generasi yang bertakwa kepada Allah, sehingga terbentuknya masyarakat yang hebat, masyarakat yang dapat memulihkan keadaan dan suasana di kalangan bangsa Arab itu daripada bersifat ganas kepada bersifat ataupun memiliki akhlak yang terpuji, daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Di sini satu proses dalam memberi kefahaman bagaimana memenuhinya diutuskan Nabi akhir zaman itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa rahmat kepada seluruh alam. Maka sebab itulah bersempena kita berada pada bulan sambutan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka begitu banyak perkara yang perlu kita hayati daripada kebangkitan ataupun perutusan Nabi SAW ini. Kalau nak sekadar sambutan satu hari tak padang, tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan kita tiap-tiap tahun menyambut dan memperingati kelahiran Nabi SAW. Tetapi dalam masa yang sama, kita perhalusi dan kita tilik dan teliti, kita orang Islam seolah-olah berada pada kedudukan graf yang statik, yang mendatar. Bahkan mungkin menjunam ke bawah, tidak naik menegak. Kenapa? Sebab kita umat Islam seolah-olah menyambut kelahiran Rasulullah ini sebagai suatu syarat ataupun sebagai satu musim dalam mengenangkan kelahiran Nabi SAW.
Sedangkan melalui ayat dalam surah As-Saff tadi, Allah menyatakan arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Diutuskan dengan petunjuk Allah dan juga dengan agama yang benar. Liyuzhirahu, untuk disebarkan, untuk dizahirkan, untuk diterjemahkan, untuk dipraktikkan, untuk dimasyhurkan ke seluruh serata dunia, agar kehidupan manusia itu diikat dan berteraskan dengan nilai hidayah, dengan nilai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita perhatikan, kita ini difardukan sembahyang 5 waktu. Dalam sembahyang 5 waktu, kita diwajibkan membaca suratul Fatihah. Dalam kandungan suratul Fatihah ada ayat yang menyuruh kita apa dia? Mohon petunjuk daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Supaya kita berada dalam, berterusan dalam bimbingan hidayah Allah Ta'ala. Kerana sifat manusia itu hatinya berbolak-balik. Nabi ajar kita satu doa yang mesti kita amalkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, menunjukkan bagaimana kita manusia ni, hati ni tak tetap, berbolak-balik, berubah-ubah. Maka Nabi ajar kita supaya minta dengan Allah Ta'ala agar kita ni dikurniakan Allah apa dia? Ketetapan. Hati kita sabit, kukuh. Dok gogeh jiwa kita. Nyacang tu dok cabut. Nyacang dok gogeh. Maknanya sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ini. Ala dinika, terhadap agamamu. Wa ala ta'atika, dan juga terhadap mentaati terhadap segala titah perintahmu. Ini yang kita sentiasa minta dengan Allah Ta'ala. Kerana sifat kita berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik. Sebab itu dalam solat kita minta bimbingan petunjuk. Bimbingan petunjuk itulah yang termasuk dalam perkara al-huda yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan kita nak menyambut kelahiran Nabi ni setakat dan sekadar berselawat saja. Ada kalangan kita yang salah pendekatan, dia ingat padan dengan selawat saja. Daripada pagi sampai ke malam berselawat je sampai ke sudah. Cukup dengan menggambarkan dia sudah kasih dan cinta kepada Rasulullah. Tak. Selawat ni memanglah dituntut. Allah dan Rasul juga memerintahkan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut apa dia? Kita seringkali dengar atas mimbar khatib mengingatkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Nabi juga bersabda, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Menandakan apa? Dituntutnya kita untuk berselawat. Namun dalam masa yang sama, bagaimana menterjemahkan, memperingati akan kelahiran Rasulullah dan juga dalam menghargai diutuskan dan pengorbanan Rasulullah kepada kita itu bukan hanya berpada dengan berselawat, tetapi tengok pada ayat tadi, Allah menyatakan diutuskan Nabi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, untuk kita sebarkan agama Allah, untuk kita beramal dengan agama Allah, untuk kita tegakkan agama Allah, untuk dipraktikkanlah kehidupan kita sehingga kita mampu menjadi model dan contoh tauladan kepada mereka yang menyaksikan agama yang diperjuangkan oleh Nabi SAW ini. Itu maksud dia. Rasulullah apabila Allah Ta'ala memerintahkan liyuzhirahu 'ala ad-din kulli,
Nabi memulakan langkah agenda transformasi itu di kota Mekah. Sehingga perjalanannya banyak liku-liku dan onak dan durinya. Kita sedia maklum sirah Rasulullah itu. Sedangkan kedudukan Rasulullah itu dikenali dan diiktiraf di kalangan penduduk negeri Mekah. Disebabkan oleh latar belakang Muhammad bin Abdullah ini yang terkenal daripada keluarga Quraisy, Bani Hashim. Toki Rasulullah itu orang yang terkenal di kota Mekah. Bahkan keturunan anak beranak Nabi SAW itu orang yang disegani dalam kota Mekah. Tetapi bila Nabi bawa Islam, Nabi bawa nilai hidayah, Nabi berhadapan dengan apa dia? Allah Ta'ala sebut penghujung ayat tadi, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Nabi dalam menyebarkan kebenaran agama Allah Ta'ala ini berhadapan dengan kebencian orang-orang musyrikin. Dari kalangan orang-orang Arab sendiri, bahkan orang Arab yang juga merangkumi anak beranak Nabi SAW sendiri. Sehingga perjalanan itu bukan perjalanan yang mudah. Sedia maklum, sirahnya 13 tahun. Dalam tempoh 13 tahun di Mekah tu, berapa orang je ikut Nabi. Mereka itu dalam jumlah yang minoriti, jumlah yang sedikit. Tetapi apa mesej daripada situasi itu untuk kita? Apabila Rasulullah berjaya membangunkan manusia, berlakunya proses human development, maka di sana human development yang dilakukan oleh Rasulullah itu berteraskan dan bercirikan kepada yang pertama, apabila kita sebut tadi, ditanamkan akidah tauhid. Kemudian dibina dengan roh tadi, keimanan yang begitu bulat kepada Allah Ta'ala. Sehingga terbentuknya jiwa-jiwa yang bersih, yang luhur hati mereka itu. Suci. Dan disusuli dengan pengambilan makanan dalam membina kekuatan jasmani daripada sumber yang halal. Kemudian akal fikiran mereka dalam memiliki wawasan yang jauh untuk apa? Menegakkan dan menyebarkan Islam ke serata ceruk dunia. Di sinilah dengan terbinanya generasi yang berwawasan yang demikian, menjadikan mereka memiliki apa yang dikatakan izzah, kemuliaan yang Allah anugerahkan, sehingga kalangan orang-orang musyrikin buntu nak buat macam mana nak berhadapan dengan jumlah yang kecil ini. Maknanya kecek-kecek cili padi, kalau bahasa umpama peribahasa kita. Tak. Sikit bilangan itu tapi berbisa. Gitu. Hak ramai tadi rasa tergugak. Dan ia bukannya hanya satu keadaan saja. Dalam jumlah yang sedikit tadi berbisa di setiap suasana dan keadaan. Baik ketika di Mekah, sehingga menimbulkan kemarahan yang memuncak oleh kalangan orang musyrikin. Apabila Nabi membawa ajaran yang benar, membawa nilai hidayah petunjuk Allah, sehingga mereka ini generasi yang ada keluhuran jiwa dan sanubari mereka yang mencari redha Allah dan mengharapkan redha Allah. Mereka tidak gentar apa-apa sekalipun halangan, rintangan, walaupun ada yang terpaksa berpisah nyawa dan jasadnya. Mereka merasai nikmat dan kemanisan syahid pada jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW dalam membentuk rangkaian yang kuat itu tidak berpada di Mekah. Apabila disekak, dihalang, Nabi menunjukkan satu jati diri kepada kita selaku umat baginda di akhir zaman ini, bahawa kita orang Islam, umat Rasulullah yang mengaku beriman, tidak boleh berputus asa. Kita mesti cari jalan dan ikhtiar
bagaimana nak memastikan Islam itu tidak tergugat dan tidak diancam kedudukan dan kedaulatannya. Sebab itu Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Erti kata lain, bukan bertujuan untuk melarikan diri. Sebab ada orang yang cuba melabelkan Nabi berhijrah ni sebagai pelarian sifatnya. Hak kata tu bukan orang yang calik 3 dahi ni. Orang Islam kita juga. Nak khabar berat nanang jahilnya orang Islam akhir zaman ni. Jahil bukan sebab tak berilmu, jahil perbuatannya, jahil hatinya, sehingga meletakkan agenda peribadi dan dunia mengatasi segala-galanya sampai tak sedar dia memperlekehkan gerak kerja dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berhijrah ke Madinah tu nak menterjemahkan satu kefahaman kepada kita bagaimana proses untuk menjaga kedaulatan agama itu mesti ada satu tapak yang kukuh dan kuat yang dinamakan kerajaan. Kuasa yang mentadbir dan memerintah. Sebab ketika Nabi 13 tahun di Mekah tu, Nabi tak ada kuasa. Nabi hanya kekuatan, kemampuan dengan menyampai, dengan berdakwah, dengan menunjukkan akhlak dan peribadi, tapi belum cukup sempurna prosesnya. Dia mesti ditambah proses yang seterusnya, ada kuasa, ada tapak. Bila ada kuasa, ada tapak, barulah boleh nak laksanakan secara formal, secara rasmi apa yang nak diterjemahkan nilai hidayah petunjuk Allah dalam kehidupan. Supaya manusia dapat dibina dengan jati diri dan nilai modal insan. Sebab itulah bila Nabi berjaya membina acuan itu di Madinah, berlakunya proses pembangunan manusia yang begitu baik menuruti fasa-fasa yang telah pun disusun oleh Nabi. Hanya 8 tahun sahaja berbanding di Mekah 13 tahun. 8 tahun je. Tanpa kita nafikan dalam proses nak sampai 8 tahun tu macam-macam cobaan ujian dia. Sebab apa? Allah beritahu dah, untuk sebarkan agama, nak pastikan agama berdaulat, orang-orang musyrikin benci. Walau karihal musyrikun. Walaupun dibenci oleh orang musyrikin, Nabi tetap ikhtiar, berterus dalam berterusan melaksanakan agenda. Yang sepatutnya kita mengambil contoh perjalanan itu. Cuba kita reflect ataupun kita bermuhasabah ke atas diri kita, umat Islam secara umumnya pada hari ini. Dalam keadaan berbeza sangat-sangat, zaman Nabi, orang Islam yang beriman kepada Nabi, jumlah mereka sedikit. Kita pada zaman kini, bilangan orang Islam berduyung-duyung, bertriliun bilangan kita, ramainya. Tapi kita tidak ada izzah, kekuatan, hemah sebagaimana sedikit bilangan para sahabat yang ada pada zaman Nabi SAW. Sedikit mereka pada waktu itu berbisa dan menggerunkan para musuh Allah. Kita hari ini ramai saja dak cetang ayam ketik tunggal belakang. Ni challenge ni. Cabaran untuk kita. Termasuk saya yang bercakap. Challenge untuk kita. Kita meraihkan Maulid Rasul tiap-tiap tahun. Tapi di manakah kekuatan kita dan gerak kerja usaha kita dalam menambah baik kedudukan orang Islam dan ketamadunan umat Islam? Yang kita lihat hari ini makin meruncing, berlaku perpecahan yang sehingga akhirnya menguntungkan pihak musuh-musuh Islam. Termasuk Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam, yang dahulunya mencapai mercu kebanggaan dengan berdaulat terbebas daripada cengkaman Rom. Ketika Nabi diutuskan, Baitul Maqdis pada waktu itu
berada dalam cengkaman Rom. Mana-mana negara dan kuasa yang menguasai Baitul Maqdis pada zaman tersebut, mereka dianggap kuasa besar dunia. Memang Rom kuasa besar dunia pada waktu itu. Namun di zaman Nabi belum berlaku pembebasan, tetapi ada proses yang dilakukan oleh Rasulullah, yang mana hasilnya, resultnya bila? Di zaman Sayyidina Umar. Menunjukkan di sana ada proses gerak kerja. Sehingga di zaman Sayyidina Umar, Khalifah Islam yang kedua, menjadi kejayaan yang besar sehingga Rom merasa gerun dan hormat kepada kekuatan pemerintahan Islam dan wilayah Islam. Lalu mereka menyerahkan Baitul Maqdis dengan secara kehormat di bawah pemerintahan Sayyidina Umar. Menunjukkan apa? Orang Islam yang membuktikan kecintaan kepada Rasulullah bukan sekadar berselawat, bukan sekadar melafazkan kata kasih, sayang, cinta Rasulullah, tetapi mereka ada rasa tanggungjawab, gerak kerja yang bersungguh-sungguh, berkorban harta, masa, tenaga dan jiwa mereka, sehingga mereka berjaya membina kekuatan umat Islam sehingga digeruni dan dihormati oleh musuh-musuh Islam. Itu yang kita nak faham. Sehingga Rom menjemput Sayyidina Umar datang untuk menyaksikan penyerahan Baitul Maqdis. Kisah ini masyhur. Sayyidina Umar pada waktu itu berpusat di Madinah. Di sana di Palestin ada gubernur Islam dah yang dilantik di zaman Sayyidina Umar. Tapi Rom ni hormatnya kepada kuasa Islam, dia panggil khalifah utama, hak besar sekali. Mari tengok penyerahan Baitul Maqdis kepada wilayah Islam. Dan diberi penghormatan untuk berucap. Ini perkara yang amat, orang kata apa, hebat. Musuh ni kalau dia dah puas hati nak marah, lari bodoh begitu je, roliknya begitu. Tapi apa yang nilai kita nak belajar? Apabila Rasulullah mampu dan berjaya membina dan membangunkan manusia, sehingga manusia tadi kalangan sahabat memiliki ciri-ciri nilai modal insan, jati diri yang hebat. Itu yang kita nak belajar. Itu yang kita nak ambil contoh. Dan itulah yang perlu kita ulangi dan kita kembalikan nilai itu di zaman kita pada hari ini. Tak. Sehingga Sayyidina Umar diberi peluang untuk berucap. Sayyidina Umar kata ucapannya, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzanallah azzallanallah. Kita semua hari ini Allah muliakan kita sebab kita beramal dengan sepenuhnya agama Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang mencari kemuliaan lain selain daripada Islam, Allah akan hinakan mereka. Betul kata-kata Sayyidina Umar ni. Memang selepas habisnya zaman Sayyidina Umar, berlalunya bertali arus, sehinggalah satu masa keruntuhan berlaku dalam Khalifah Islam. Waktu itu di kalangan bangsa Arab tidak ada rasa kesedaran dan tanggungjawab untuk bawa Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga jatuh, tumbang. Lalu Allah angkat orang lain, kumpulan lain di kalangan bukan Arab bawa Islam dan memandu Islam, sehingga Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Sekiranya kamu bangsa Arab tidak mampu ataupun tidak ada kekuatan, tidak ada rasa kesungguhan nak jaga Islam, nak bawa agama Allah ni, Allah akan tukar ganti bangsa lain, kaum yang lain untuk bawa Islam, bahkan mereka lebih baik daripada kamu. Memang betul dan terbukti. Naik kalangan mamalik, golongan keturunan hamba abdi yang Allah angkat darjat mereka. Mereka menguasai ilmu agama dan keimanan dan ketakwaan, sehingga lahir tokoh-tokoh yang hebat daripada mereka. Imam Bukhari, Ibnu Majah,
Mereka semua bukan Arab, tapi mereka punya karangan kitab Arab tu macam orang Arab dah. Nak kabur. Itu hebat. Sehingga mereka menerajui Islam, bawa Islam, menjaga Islam. Kemudian tumbang mereka jatuh pula sebab mengalami proses keruntuhan iman. Naik pula Kurdish. Lahirlah tokoh yang masyhur daripada Kurdish ni, Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu kejatuhan tu, Baitul Maqdis dirampas mula oleh Salib, tentera Salib. Kemudian genap 100 tahun kejatuhan ataupun terlepasnya Baitul Maqdis daripada cengkaman daripada wilayah Islam, lalu dicengkang semula oleh musuh Islam daripada Salib. Dalam tempoh 100 tahun bangkit Kurdish dengan lahirnya tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, merampas semula Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera Salib. Menunjukkan bagaimana pasang surut kehidupan, putaran roda kehidupan umat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan menjaga dan memelihara agamanya. Dan kalau kita ini yang mengecapi nikmat petunjuk Allah, buat sombong, tidak mahu meletakkan dan menggolongkan diri kita dalam golongan yang Allah pilih untuk mendaulatkan dan menjaga agamanya, kita adalah orang yang rugi. Kalau kita buat sombong, tidak mahu meletakkan diri kita untuk terlibat sama dalam memenangkan Islam dan mendaulatkan Islam, Allah kata tak kisah, mu tak ambus sudah. Gitulah bahasa Terengganu kita. Tak. Macam bangsa Arab, dia rasa dia gong, dia keturunan Nabi, lama dah Islam dia. Satu tahap dia tidak tak boleh tak mampu jaga Islam. Akhirnya Allah sisihkan mereka. Naik kalangan mamalik yang kita sebut tadi. Kalangan mamalik asyik pula dengan kejayaannya, sehingga akhirnya lupa untuk melunaskan tanggungjawab sebaik-baiknya. Allah sisihkan pula. Naik Kurdish pula. Maknanya pasang surut itu berlaku. Tapi Islam tetap dipelihara. Sebab itu kita kena yakin, dalam kita mengimani ajaran Nabi SAW ini, di mana kita berada, zaman mana kita sekalipun, situasi mana kita dan keadaan apa pun kita ini, kita kena yakin istiqamah kita dengan ketaatan perintah Allah dan Rasul. Insya-Allah kita dalam sentiasa mendapat naungan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bila Baitul Maqdis berjadi ambil semula di zaman Kurdish, dia Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian berterusanlah terbina dan terbelanya kedaulatan tanah suci umat Islam itu. Dan makin besarlah empayar umat Islam, sehinggalah berkesinambungan di zaman Turki Osmaniyah. Lalu kita sedia maklum, setelah lama perjalanan khilafah Turki Osmaniyah, tumbang pula, jatuh pula pada tahun 1924 Masihi. Dan disitulah bermulanya Baitul Maqdis lagi dicengkam oleh pihak musuh Islam. Apabila terbinanya negara haram Israel pada tahun 1948, makin lama makin kuat, makin besar empayar ataupun wilayah ataupun tanah jajahan yang mereka ambil. Bukan disebabkan mereka itu kuat, dikurniakan Allah Ta'ala kekuatan. Mereka, orang-orang kafir, takkan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Allah takkan beri kekuatan kepada mereka. Namun dilihat mereka itu seolah-olah kuat, berpunca daripada kelemahan orang Islam. Berpunca daripada ketidakpatuhan orang Islam terhadap tanggungjawab mereka melalui perintah Allah dan Rasul. Mereka mula mengabaikan tanggungjawab mereka. Termasuklah mereka berpecah belah, mereka bermusuhan, mereka bertelingkah sesama mereka orang Islam. Asbab kepada kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah
daripada perpecahan. Bukan sebab musuh kuat. Orang Islam berpecah belah. Termasuk negara-negara Arab yang sudah terpedaya dengan agenda yang dilakukan oleh kuasa-kuasa besar dunia dengan mencanangkan semangat kebangsaan nasionalisme. Sehingga mereka taksub dengan kearaban mereka, tidak mahu beri ketaatan kepada Turki yang bukan Arab. Itu je punca. Sebab taksub asabiah. Maka begitulah ukuran kepada kita. Dalam negara kita pun sama. Jika kita orang Islam hari ini yang solat dengan kalimah tauhid yang sama, membaca surah Al-Fatihah yang sama, tapi kalau kita ada ketaksuban kepada puak-puak tertentu dan kumpulan kita yang tertentu, jawab dia sampai ke sudah, kita takkan mampu mencapai kekuatan. Selagi itulah kita akan mudah dijadikan buah catur oleh musuh-musuh Islam. Bila itulah situasi kita, kita akan jauh daripada nusrah. Apa itu nusrah? Pertolongan Allah. Allah tidak akan mengurniakan pertolongan kepada kalangan hamba-hambanya yang tidak ada nilai ukhuwah, nilai persaudaraan Islam yang kukuh sebagaimana yang terbenanya di zaman Nabi SAW di Madinah. Hanya 8 tahun Nabi mampu membina kekuatan umat Islam apabila Nabi mampu menyatu padukan dua kabilah besar yang bertelagah, yang berzaman-zaman puluhan tahun, ada riwayat mengatakan ratusan tahun. Dua kabilah ni perang, berbunuhan. Mereka itulah kabilah yang bernama Aus dan Khazraj. Mereka dulu perang ni berbunuhan, dendang kesumat sampai berapa puluh tahun. Ada riwayat mengatakan ratus tahun. Tapi formula dapat disatukan hati mereka ni dengan apa dia? Dengan hidayah Allah. Bil huda. Petunjuk Allah. Allah satukan hati mereka dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah Allah tegur sikap mereka di saat mereka terkesan dengan perang saraf yang dilakukan oleh puak-puak ahli kitab Yahudi. Apabila melihat Islam begitu kukuh ketika di Madinah itu, mereka cuba untuk pecahkan kesatuan ataupun persaudaraan Aus dan Khazraj dengan membangkitkan kisah-kisah lama, sehingga akhirnya Aus dan Khazraj hampir-hampir mengangkat senjata. Allah turun ayat, ya ayyuhallazina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah tegur mereka pada waktu itu dengan Allah mengingatkan, wa'tasimu, hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Bihablillah, hablun ni tali, lillah tali Allah. Jami'a, secara keseluruhannya kamu orang Islam mesti berpegang dengan tali Allah keseluruhannya. Satukan hati-hati kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu tuntutan. Aus dan Khazraj itulah yang diingatkan Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Wazkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Iz kuntum a'da, dulunya kamu ni bermusuhan, bertelagah, berbunuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kamu pada saat itu kamu menjadi saudara. Tengok, Allah memberi penekanan, Allah memerintahkan sedemikian, dan itulah tuntutannya kepada kita. Dalam kita ini memperingati kelahiran dan perutusan Nabi SAW, Rasulullah bapa penyatuan umat yang membawa kepada kekuatan umat Islam.
Yang sepatutnya kita menjiwai acuan dan juga perjalanan itu dalam kehidupan kita. Namun bangsa Arab, mereka rosak disebabkan apa? Ta'assub. Sehingga akhirnya mereka sampailah pada hari ini pun masih lagi berpecah belah. Tengok yang terbaru, Zionis Israel berjaya menggula-gulakan pemimpin-pemimpin negara Arab, termasuk Emiriyah Arab Bersatu, Dubai dan juga Bahrain, secara tidak segang silu dan tidak rasa bersalah membina hubungan diplomatik dengan Israel. Sedangkan perbuatan mereka itu haram. Haram. Kenapa haram? Allah dah sebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Satu, Allah Ta'ala kata apa dia? Orang-orang Yahudi dan Nasara takkan reda kepada kamu, wahai Muhammad dan umatmu, sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Mereka orang Yahudi yang kufur, yang engkar akan ayat-ayat Allah. Maka kalau kamu bersama dengan mereka, nescaya kamu akan ikut cara hidup mereka. Itu yang pertama. Dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala juga menyebut, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alullaha alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman rapat kamu dan menjadikan orang-orang yang kafir itu sebagai awliya, sebagai ikutan kamu, sebagai teman rapat kamu. Sedangkan orang beriman masih ada dari kalangan kamu yang patut kamu bekerjasama dengan mereka. Adakah kamu nak jadikan ini alasan untuk Allah timpakan sesuatu yang buruk kepada kamu? Ini ayat Allah. Banyak dah Allah bagi satu panduan yang jelas kepada kita. Tapi tengok beraninya pemimpin-pemimpin negara Arab yang sudah mengabaikan tanggungjawab mereka dan kegagalan mereka dalam menjadikan contoh dan tauladan. Bahkan bukan dua negara itu sahaja, akan menyusul negara-negara yang lain secara belakang tabir. Namun apabila itulah yang kita lihat pada hari ini, lagilah patut kita menghayati kerasulan Nabi SAW ini dengan penuh penghayatan yang sebenarnya, dengan kita menghidupkan sunnah baginda dalam menyebar luaskan agama ataupun mendaulatkan dan memastikan Islam itu tidak mudah diperkotak-katikkan. Kita orang Islam mesti membebaskan Baitul Maqdis. Mesti itu wajib. Dan begitulah dalam negara kita. Secara khususnya dalam negara kita pada hari ini, bersempena kita meraihkan kelahiran Nabi SAW ini, sepatutnya kita menghayati apa yang telah pun dianjurkan oleh Rasulullah, dan kita ambil tauladan dan contoh yang dipamerkan oleh Rasulullah dan para generasi para sahabat untuk membina kekuatan dan kesatuan umat Islam. Bukan sebaliknya bertaksub dengan kumpulan-kumpulan tertentu sehingga akhirnya membawa kepada ketidakstabilan, keharmonian negara kita, lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Baru rasa nak bertenang, nak sama-sama selesai, tiba-tiba ada 2, 3, 4 ekor politikus. Maaflah kasar sikit beri ni, tapi padang beri tu.
yang tidak ada rasa sensitif dan peka, melainkan hanya peka kepada serakah nafsu mereka sahaja, demi kepentingan perut-perut mereka sahaja. Sanggup mereka membina suatu keadaan yang makin buruk kestabilan negara kita pada hari ini. Maaflah saya sebut, saya jenis berterus terang, dan sepatutnya orang agama kena bercakap terus terang. Tak boleh duk main berselindung-selindung, duk belaka-belaka macam orang sawa, belik diri sendiri mati kerah begitu je. Cakap kena terang. Kita orang Islam mesti berprinsip, mesti berteraskan kepada fakta dan sandaran perintah Allah dan Rasul. Mana boleh kita menipu diri kita sendiri, mana boleh kita bersekongkol dengan kebatilan. Kita tidak boleh bersikap demikian. Sebab itu Allah Ta'ala menimpakan ke atas kita banyak musibah demi musibah. Sebab kita orang Islam bercakap tidak sebagaimana yang kita cakapkan. Allah menyebut dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bercakap dengan apa yang kamu tidak lakukan. Allah tegur kita orang beriman. Hak paling asasnya, apa yang kita bercakap, janji kita dengan Allah, doa iftitah kita dengan Allah Ta'ala, apa yang kita minta, apa yang kita ikrarkan. Inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanya untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Adakah di luar sembahyang, dalam kehidupan seharian kita, kita penuhi apa yang kita ikrarkan itu? Begitu juga bacaan suratul Fatihah. Kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami sembah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Namun di luar sembahyang kita, dalam kehidupan seharian kita, kita tidak sebagaimana yang kita ungkapkan dalam sembahyang kita. Kita menyembah syaitan yang bersarang dalam sanubari kita, yang meruntun nafsu serakah. Hak gila kuasa, gila nak di PM sampai kesudah, tak habis-habis gila nak di PM-nya. Tak. Tak. Ini masalah kita. Tak. Apa salah kita cari titik persamaan, kita bina kekuatan umat Islam? Allah dah turunkan bala, tak serik-serik lagi. Ambillah satu bermuhasabah, kita sama-sama membina kekuatan. Bila kita ada kesatuan umat, kita ada persaudaraan Islam yang kukuh, yang kuat, kita jangan lupa di sana ada elemen keberkatan rahman Allah yang akan menaungi kehidupan kita. Itu mesejnya. Tapi kalau kita berpecah belah, bercerai-berai, rahman Allah akan lari. Berkat tidak akan turun. Sama juga dengan adik-beradik, anak-beranak, duk balah sokmo sebab atas tujuan nafsu serakah, tak tenang hidup, takkan ada keberkatan. Itulah ukuran kita bermasyarakat dan bernegara. Samalah. Sebab itulah saya sebut perkara ini, rasa dah menyampah dah dengan kumpulan-kumpulan politikus-politikus yang dilihat macam cerdik tapi bodoh rupanya. Maaf saya kata. Mangsanya siapa? Mangsanya kita semua. Sebab itulah, marilah kita mengambil, di saat kita menyambut kelahiran Nabi SAW ini, kita bina semula jati diri umat Islam, bina semula kekuatan umat Islam, bina semula apa yang dikatakan umat Rasulullah yang memenuhi ayat Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan, dengan menampilkan amal hidup kamu berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Kamu tampil di celah-celah kerosakan tamadun manusia, lalu mereka melihat dengan nilai Al-Quran dan Sunnah yang kamu amalkan, mereka bersaksi
inilah dia cara hidup yang Allah dan Rasul kehendaki. Inilah cara hidup yang menjamin keharmonian dan kesejahteraan dalam kehidupan. Sepatutnya kita kena ada jiwa tersebut. Kita kena ada nilai tersebut. Dan kita semua bertanggungjawab membina kekuatan itu sama-sama, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Insya-Allah ini tanggungjawab kita. Kita tidak mahu di hadapan Allah tidak ada jawapan. Allah akan tanya kita. Jangan ingat kita rasa padang cukup dengan semayabang kita, puasa, zakat, haji kita, tiba-tiba perkara lain kita abaikan. Jangan. Islam merangkumi perkara yang syumul, yang meluas dalam kehidupan kita. Justru marilah kita sama-sama bermuhasabah dan sama-sama kita melakukan check and balance dalam kehidupan kita ini agar kita dapat membina semula kekuatan umat dan membangun semula dengan nilai petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Tanda kita cintakan Rasulullah, tanda kita umat Rasulullah yang sebenarnya, bukan umat Rasulullah wak lesek wak selek nama saja, bukan. Kita umat yang sebenarnya mesti menjiwai apa yang diajarkan, yang dituntut Rasulullah kepada kita semua, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi dalam ruang masa yang sedikit ini, yang singkat ini, mudah-mudahan dapatlah kita sama-sama hayati dan sama-sama menjadikan medan muhasabah untuk kita ke arah yang lebih baik dan terbaik, insya-Allah. Kerana sifat orang beriman itu, hari ini lebih baik daripada hari semalam, hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang yang rugi hari ini hari ini sama dengan hari semalam. Dan orang yang paling rugi sekali, orang yang paling celaka sekali ialah hari ini lebih teruk daripada hari semalam, hari esok lebih teruk pada hari ini. Namun marilah kita meletakkan diri kita kepada kedudukan sentiasa berubah yang terbaik dari hari demi hari untuk meletakkan kita kepada naungan rahmat Allah dan redha-Nya dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Mohon maaf banyak-banyak jika saya terkasar bahasa, kekurangan sebanyak saya menyampaikan. Tiada niat lain melainkan untuk mengingatkan diri ini dan semua agar kita sama-sama ada rasa tanggungjawab dan memainkan peranan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.